Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu sekali lagi di dalam video pembelajaran bersama Ustaz Muhammad Adam. Baiklah murid-murid, video pembelajaran kita pada kali ini adalah tahun 5 Pendidikan Islam bidang sirah yang bertajuk Itqan Menambah Berkah. Baiklah, sebelum itu murid-murid keluarkan buku teks dan boleh buka muka surat 142. Murid-murid boleh rujuk buku teks sepanjang pembelajaran video ini. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan itqan? Itqan ialah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Itu pengertian itqan. Baiklah, kita lihat apakah kaitan sifat itqan ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita dapat lihat terbahagi kepada dua sisi, iaitu di dalam pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua di dalam berdakwah. Baiklah murid-murid, kita lihat muka surat 144. Jadi di sini diceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kecil, bagaimana baginda berdikari. Mungkin kita boleh mengambil ia sebagai contoh dan iktibar untuk diri kita. Sejak kecil lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Baginda pernah mengembala kambing dan membantu bapa saudara baginda, Abu Talib, di dalam berniaga. Sikap jujur dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab, sehinggalah seorang hartawan iaitu yang bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang dagangan ke Syam untuk diniagakan. Sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Nampak tak murid-murid? Sifat itqan ni apabila ada di dalam diri seseorang, membuat seseorang itu menjadi mencapai impian dan mendapat kejayaan. Inilah yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya. Kerana apa? Nabi Muhammad walaupun dari kecil tetapi dia pernah berdikari mengembala kambing, dan sehinggalah dengan akhlak yang baik itu dikenali oleh di sekitar masyarakat Arab dengan panggilan Al-Amin. Dan disebabkan sifat itqan yang ada di dalam diri baginda, sehingga menarik perhatian Siti Khadijah binti Khuwailid, iaitu seorang yang hartawan, untuk diberi amanah kepada baginda membawa barangan untuk diniagakan. Sifat itqan yang kedua ataupun di dalam berdakwah yang ada dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam situasi ini Nabi Muhammad disekat dan diuji, diberi dugaan yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Di dalam usaha-usaha dakwah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didalangi ataupun disekat oleh bapa saudaranya. Bayangkan, bapa saudaranya dan juga isteri. Mereka berdua ini sangat-sangat membenci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwah. Bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Lahab, dan juga isterinya iaitu Ummu Jamil. Mereka berdua ni sentiasa menimbulkan masalah kepada baginda. Di antaranya ialah isteri Abu Lahab ini iaitu Ummu Jamil menabur duri di lorong jalanan Nabi Muhammad SAW ketika untuk pergi berdakwah.
Dan Abu Lahab juga di antara perbuatan jahatnya ialah membaling batu sehingga terkena betis baginda Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Jadi betapa jahatnya mereka ini. Namun begitu Nabi Muhammad SAW, adakah baginda berputus asa? Tidak sama sekali. Ya murid-murid, Nabi Muhammad SAW adalah yang seorang yang perlu dicontohi oleh kita. Kerana apa? Baginda tidak pernah berputus asa, malah baginda tekad di dalam sesuatu pekerjaan, terutama sekali di dalam berdakwah inilah. Dan Nabi Muhammad SAW juga sangat itqan dalam berdakwah dan mendidik anggota keluarga, para sahabat serta masyarakat agar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Baiklah murid-murid, di antara iktibar yang kita boleh ambil sifat itqan yang ada pada Nabi Muhammad SAW ialah yang pertama, apabila diberikan tugasan atau amanah, kita hendaklah melakukan dengan tekunnya dan bersungguh-sungguh. Kita juga mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab. Dan yang kedua ialah kita juga hendaklah menepati masa dan tidak bertangguh. Setiap tugasan dan amanah yang diberikan hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik. Dan iktibar yang ketiga ialah kita juga perlu mencontohi semangat Nabi Muhammad SAW, iaitu tidak berputus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Ya murid-murid, di dalam kehidupan seharian pastinya kita akan diuji dan juga mendapat beberapa masalah. Namun begitu, kita perlu contohi oleh itqan yang ada pada Nabi Muhammad SAW, iaitu menjadi seorang yang tidak berputus asa dan berfikiran positif. Dan iktibar yang kedua daripada tindakan Nabi Muhammad SAW di dalam amalan, iaitu pertama ialah mestilah ikhlas berdakwah. Kedua, jauhi perkara yang membatalkan ibadat. Dan yang ketiga iaitu berzikir. Keempat, menjaga pandangan mata. Dan yang kelima ialah hindari perkara yang sia-sia. Di dalam amalan ini, sifat itqan perlu ada di dalam diri kita. Kerana apa? Kerana kita sebagai seorang Muslim yang beragama Islam, semestinya kita mesti melakukan perkara-perkara yang baik, amal ma'ruf nahi munkar, ikut segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ustaz harap murid-murid dapat faham, dan seterusnya kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye. Assalamualaikum.